Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah binti Muhammad Yusof, pelajar tahun akhir Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu akan memperkenalkan inovasi saya iaitu Didibo atau Didi Boneka. Inovasi ini dilaksanakan dengan kolaborasi bersama pensyarah IPG Kampus Perempuan Melayu juga iaitu Dr. Zahirah binti Awang dan Dr. Nur Hazian binti Seman. Inovasi ini dibina untuk membantu murid berumur 4 tahun dalam mengenali dan mengecam emosi positif dan emosi negatif. Penggunaan boneka membolehkan murid untuk melihat ekspresi emosi dalam bentuk maujud dan lebih jelas. Misalnya, boneka yang senyum menunjukkan emosi gembira, manakala boneka yang muram menunjukkan emosi sedih. Objektif inovasi adalah meneroka perkembangan emosi kanak-kanak 4 tahun menggunakan Didibo dan kami sasarkan kepada kanak-kanak 4 tahun. Sebelum inovasi dijalankan, kita dapat lihat bahawa reaksi muka boneka yang sering digunakan oleh guru-guru adalah kekal dan tidak boleh ditukar ganti mengikut situasi yang diinginkan. Selain itu, boneka juga hanya digunakan untuk aktiviti bercerita dan tiada elemen muzik yang diintegrasikan dalam penggunaan boneka. Keperluan inovasi dibina adalah untuk mengatasi 3 masalah. Yang pertama, reaksi boneka yang kekal menyebabkan kanak-kanak tidak dapat melihat riak emosi yang jelas. Yang kedua, boneka yang kekal kurang memberi impak semasa aktiviti bercerita. Dan yang ketiga, guru memerlukan boneka yang pelbagai untuk menyampaikan sesebuah cerita. Dengan menggunakan Didibo dapat membantu mengatasi isu kurang ekspresi dan pengecaman emosi yang dialami oleh peserta kajian yang berumur 4 tahun. Pelekat ekspresi muka yang mudah alih membolehkan peserta kajian untuk menampal ekspresi muka yang sesuai pada boneka sama ada berdasarkan situasi pada buku cerita dan juga muzik yang diperdengarkan. Impak inovasi ini ialah Didibo berjaya membantu peserta kajian dalam mengekspresikan perasaan melalui mimik muka dan mengecam emosi gembira dan sedih dengan lebih tepat. Seterusnya, mari kita lihat langkah penggunaan Didibo. Langkah pertama, guru tunjukkan 4 situasi bergambar yang menghasilkan emosi kepada murid. Murid akan mendengar guru bercerita berdasarkan gambar tersebut. Guru merangsang murid untuk menyebut emosi yang wujud pada gambar melalui soalan. Dan yang terakhir, murid berkongsi pengalaman berdasarkan gambar yang ditunjukkan. Langkah yang kedua, guru menampal gambar-gambar pada tangan boneka. Contoh yang kita dapat lihat ialah gambar aiskrim dan gambar boneka yang rosak. Guru merangsang murid untuk menyebut emosi yang sepatutnya dialami oleh boneka apabila mendapat gambar tersebut. Dan murid menampal pelekat reaksi muka yang tepat pada boneka. Contohnya, reaksi muka sedih iaitu menangis apabila mendapat boneka yang rosak. Pada langkah ketiga, terdapat 2 kaedah. Yang pertama, kaedah bercerita. Guru boleh bercerita menggunakan Didibo dan buku. Murid menampal pelekat muka pada boneka berdasarkan cerita guru. Murid menyebut emosi berdasarkan pelekat muka dengan betul. Misalnya, situasi cerita guru adalah berkaitan situasi yang gembira. Jadi, murid akan menampal pelekat muka gembira pada boneka. Kaedah yang kedua iaitu kaedah nyanyian dan gerakan. Guru memperdengar lagu kanak-kanak yang mengandungi unsur emosi. Murid akan menampal pelekat muka pada boneka berdasarkan lagu. Murid menyanyi dan membuat gerakan sambil membuat mimik muka mengikut rentak lagu menggunakan boneka.
Seterusnya, Didibo memakan kos berjumlah RM17.60 sahaja dengan melibatkan 4 bahan iaitu kain felt, set menjahit, kertas A4 dan laminating plastik. Reka bentuk Didibo ini dibangunkan berdasarkan kepada boneka yang sering digunakan oleh guru-guru, namun diubah suai kepada boneka yang boleh memiliki reaksi yang berbeza dan mudah ditukar ganti. Tambahan, elemen muzik dan didik hibur juga diselitkan dalam penggunaan Didibo. Keberkesanan inovasi ini boleh dinilai melalui perkembangan emosi peserta kajian ditaksir melalui instrumen perkembangan emosi kanak-kanak. Kita lihat item A, kedua-dua peserta kajian boleh berkongsi perasaan sendiri dengan rela hati apabila menggunakan Didibo. Item B, kedua-dua peserta boleh membuat mimik muka gembira dan sedih dengan tepat. Dan item C menunjukkan bahawa kedua-dua peserta kajian boleh menunjukkan gambar emosi gembira dan sedih dengan betul. Bagi item D, kedua-dua peserta boleh menyebut emosi yang sedang dilalui ketika menggunakan Didibo, iaitu mereka sangat suka menggunakan Didibo. Dan bagi item terakhir, kedua-dua peserta kajian boleh menceritakan pengalaman emosi gembira beserta mimik muka yang tepat, namun hanya salah seorang sahaja yang boleh menceritakan pengalaman emosi sedih beserta mimik muka yang tepat. Faedah yang boleh didapati daripada inovasi ini, yang pertama, pelekat reaksi muka mudah alih. Yang kedua, guru boleh gantikan dengan watak dan rangsangan yang berbeza sekiranya perlu. Dan terakhir, RPH yang menggunakan Didibo dalam PDP boleh diakses dalam talian melalui imbasan QR Code. Oleh itu, sekian sahaja dari kami. Semoga inovasi Didibo dapat membantu guru-guru di luar sana dalam meneroka perkembangan emosi murid-murid.